indahnya oh bila kita bersama. Satu jatuh ke mana jatuh di pusat tasik Nuala ke bumi. Sebelah lagi jatuh mana jatuh di keseluruhan tanah Jawa. Dedak mudah tanah pasir maya perbanyak sari. Helah. Dalam sebuah negeri ada seorang tua bodoh. Sekolah betong sinar. Sekolah sinar kagum. Kisah anak diberi ubat cabut lari. Ubat batuk yang sedap, ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Ya Allah, susah rupanya nak main ni kita punya wayang kulit. Tradisi Melayu yang memang kita tak patut lupakan. Kita kena naikkan kembali tradisi Melayu kita. Nampak tak ini? Ada dua sebenarnya. Dekat tangan Haziq sekarang ni ada yang warna hijau ni dan juga yang warna oranye ni. Tapi sebenarnya dia kena main dekat satu layar putih dan juga ada lampu daripada belakang untuk pancarkan bayang-bayang daripada wayang kulit ini sendiri. Ini adalah tradisi yang semakin dilupakan. Jadi ayo kita naikkan kembali tradisi Melayu bersama dengan Borak Kopitiam hari ini. Boleh kita duduk sekarang? Siap bawa keris. Siap pakai terkolok hari ni. Kita nak bagi tahu kepada anda apa antara tradisi Melayu yang patut kita angkat kembali, yang patut kita ingat kembali. Antaranya kita ada makanan-makanan tradisi. Lepas tu kita ada pantun, sajak, syair, gurindam. Macam-macam sebenarnya tradisi Melayu yang harus kita angkat. Dengan Borak Kopitiam ini anda boleh tengok di Facebook Borak Kopitiam. Dekat Instagram jangan lupa untuk follow kami. Dekat Facebook anda boleh komen. Mungkin ada antara anda yang pernah masuk pertandingan pantun, pertandingan sajak, pertandingan syair ke? Ataupun apa-apa saja pertandingan yang dimasukkan tradisi Melayu dekat dalam tu, anda boleh komen, anda boleh bagi gambar ataupun video untuk sama-sama kita satu Malaysia tengok dekat Facebook Borak Kopitiam. Okey, sebelum kita cerita lebih panjang mengenai tradisi Melayu dilupa jangan, itu tajuk kita pada hari ini. Kita nak update kepada anda mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia dulu. Alright, status terkini semalam paling latest 12 November 2021, kes adalah sebanyak 6,517 kes. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua. Jangan ingkar SOP. Masih lagi banyak kes. Masih lagi 6,000 lebih kes 2 hari berturut-turut. Assalamualaikum. Wah, kajang Pak Malau. Kajang berlipat. Kenapa Dinda lambat? Kanda, Dinda belum fikir lagi lah jawapannya apa. Tapi janganlah marah. Cuba tengok. Cantik Dinda dah tak? pakai mic belum, Dinda? Dah.
Dah dengar lah ya? Dah dengar Dinda? Haziq. Dinda, Ya. kenapa Dinda sungguh cantik hari ini Dinda? Hari-hari pun cantik kan? Tapi hari ni Dinda cantik bertambah-tambah. Dinda. Tak ada. Inilah lelaki. Dinda, sebutan tu Dinda. Okey. Inilah dia. Saya memang hari-hari cantik, Kanda. Tapi Dinda, Kanda gusar Dinda. Ya, kenapa, Kanda? Dinda akan bertemu dengan Sultan tidak lama lagi. Aha. Bagaimana dengan Kanda? Kanda faham-faham sendirilah. Kalau antara Sultan dan Kanda, mestilah Dinda pilih Sultan. Mata duitan! Takutlah. Pergi dari sini! Takut. Nampak, ui, dia bila dah pakai macam ni, dia masuklah kita Dia punya... ada feel ada tu feel kan. Itulah dia kan. Apa ni, sebutan-sebutan, ayat perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu lama kan. Betul. Tradisi Melayu juga tu. Sangat klasik, sangat sopan kan, Ya. sebutan-sebutan bahasa Melayu. Dinda boleh duduk ke? Boleh. Okey, mari kita duduk. Mari kita. Kanda nak berdiri saja. Okey. Jadi Dinda, saya tadi sementara Dinda bersiap tadi lambat, kita dah update dah pasal COVID. Saya nampak lagi tinggi lah dekat sini sebenarnya. Alamak, okay, tak apa saya tinggikan kursi saya Dinda. Okey Dinda, ini kita nak update sikit lah Dinda. Baik, okey. Mengenai banjir, air pasang dan juga musim tengkujuh yang berlaku sekali. Betul. Ya, dan banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang terlibat, yang terjejas disebabkan banjir yang tiba-tiba kalau kita baca pun memang akhir tahun selalunya memang ada air pasang. Betul. Banyak video lagi-lagi kat hotel Kan? yang berada berhampiran dengan laut. Betul, dan kalau kita nampak pun yang berada di kawasan-kawasan yang memang terjejas lalu, mereka dah pun buat preparation. Seperti yang kita saksikan ini pula adalah fenomena kepala air pasang ya. Ya, betul. Dan dilaporkan ada 16 mangsa yang terperangkap kat situ. Ya, jadi berhati-hatilah boleh untuk elakkan untuk bercuti dekat kawasan-kawasan laut buat masa sekarang, kawasan pantai buat masa sekarang ni. Dan kalau ada nampak banjir ke, ada air pasang ke, cubalah untuk kita tidak bermain. Ya. Dengan kita bermain di situ supaya untuk kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan sekarang juga merupakan musim balik kampung. Ya, Akhir tahun. betul. Kan? Ramai orang bercuti. Semalam jam. Dinda? Ya, betul Kanda. Saya balik ke rumah pun selalu tak jam tapi semalam jam. Ya. Ramai orang memang dah ambil cuti dan long weekend lah. Betul, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Betul. Tapi itulah Dinda. Kita ada satu rakaman yang kita nak tunjukkan kepada penonton-penonton mengenai keselamatan di rumah Betul. oleh Syahmi. Okey, jom kita saksikan ini keselamatan bomba. Ya. Wah, sungguh sopan Dinda. Bomba. Selalunya orang akan terlepas pandang benda-benda bahaya yang mungkin boleh akan berlaku di rumah kan. Jadi boleh Puan kongsikan sebenarnya apakah jenis-jenis bahaya yang mungkin boleh berlaku di rumah kita? Kalau nak dikirakan bahaya ni di rumah kita ni terlampau banyak lah. Tapi saya boleh simpulkan keberbahayaan yang ada terbagi kepada 10. Yang pertama adalah bahaya kebakaran, jatuh ataupun falls, gas-gas yang berbahaya. Bahaya mungkin berlaku tercekik. Seterusnya adalah mungkin berlaku luka. Dan seterusnya adalah keracunan. Bahaya kemungkinan strangling. Seterusnya adalah electrocuted. Mungkin juga boleh melecur. Dan akhir sekali adalah mungkin juga boleh berlaku kelemasan. Dalam banyak-banyak 10 ni, mungkin Tuan Nik ada maklumat ini, apakah jenis bahaya yang sering berlaku? 10 ni apa yang sering nak berlaku? kongsi di sini adalah kebakaran lah. Aspek untuk berlaku kebakaran ni dia berbagai-bagai. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kebakaran ini boleh berlaku dengan adanya 3 unsur, iaitu bahan bakar, haba dan juga oksigen. Memang dalam rumah kita ni keseluruhannya adalah bahan bakar. Oksigen memang ada, cuma haba sini saja yang menentukan sama ada boleh ke tak boleh berlaku. Dan haba ni macam-macam sebab. Mungkin daripada penggunaan api terbuka, mungkin daripada dapur, mungkin daripada peralatan elektrik rosak, mungkin daripada kanak-kanak bermain api ataupun merokok, lain-lain lagi lah yang mungkin membolehkan berlakunya kebakaran. Ini adalah merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian. Okey, jika berlaku situasi kebakaran sebagai contoh di rumah,
apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil terlebih dahulu? Saya mencadangkan supaya setiap rumah kediaman mempunyai plan contingency. Plan contingency ataupun plan kecemasan. Perlu ada juga dalam tu good housekeeping-nya. Kita perlu ada juga di situ peralatan-peralatan yang perlu ada untuk memadam kebakaran dan sebagainya. Contohnya alat madapi, smoke detector, alat pengesan gas, alat pencahayaan, selimut api dan sebagainya. Maka ini perlu diadakan dulu untuk memastikan bahawa rumah kita selamat dari ancaman kebakaran. Boleh Tuan Nik kongsikanlah apakah nasihat boleh dikongsikan kepada penonton kita di luar sana mengenai kepentingan untuk menjaga diri, menjaga keselamatan kita di rumah. Saya menyeru kepada masyarakatlah untuk mengambil tindakan awal untuk memaklumkan kepada pihak yang berwajib melalui panggilan 999 sekiranya berlaku sebarang insiden di kediaman masing-masing. Juga dengan mengadakan ataupun dengan mempraktikkan good housekeeping yang boleh membantu kita untuk menangani 10 risiko yang saya nyatakan di awal. Jadi saya menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan Jabatan Bomba bagi menangani dan mencegah kebakaran. Ya, itulah dia peringatan mengenai sesuatu dekat rumah, keselamatan di rumah. Supaya kita jangan alpa daripada Bomba dan juga Syami tadi. Terima kasih banyak-banyak dan kita ada update sedikit mengenai keadaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi. Betul. Laporan cuaca seluruh negara pada 13 November yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ini dijangkakan Semenanjung Malaysia akan ada ribut petir di 1-2 tempat iaitu di Terengganu dan juga Pahang. Untuk Kedah, Perak, Kelantan dan juga Johor, ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Manakala tiada pula hujan di Selangor, KL, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tapi untuk dapatkan info penuh ni boleh tengok sendirilah dekat website Jabatan Meteorologi Malaysia. Betul, itulah dia. Sedikit update mengenai cuaca. Itulah cuaca tidak menentu kan. Kadang-kadang pagi panas, tengah hari panas, petang hujan pula. Sebenarnya bukan cuaca je lah. Macam Haziq punya perasaan pun sama kan. Tadi sama macam okey, lepas tu merajuk. Tak boleh nak diramalkan lah. Jangan cakap dengan kanda lagi. Nak berehat seketika. Kembali selepas ini, ada cerita mengenai peralatan lama yang canggih. Jadi Dinda, sudah! Nak pergi masak letak belacan sekejap lah. Boleh tak? Tak boleh Dinda. Alah, kau suka belacan ke? Ya. Masih Kanda marah dengan Dinda. Kenapa Kanda? Pagi ni asyik marah, asyik merajuk saja. Kau kan tahu kesukaanku ialah belacan. Kenapa kau masak sayur asam tak campur belacan? Tapi kan Kanda tak bagi duit. Macam mana nak pergi beli belacan? Alasan semua itu. Tak apalah, nanti Dinda masak belacan ya. Tak payah masak yang lain, masak belacan saja. Boleh Dinda. Okey, muka pun dah macam belacan. Okey, jadi itulah dia hari ini. Tradisi Melayu dilupa jangan. Itu tajuk untuk Borak Kopitiam hari ini. Ya, itu dia. Kita untuk depan mata kita bersama dengan tetamu kita. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jatuh ke lumpur. Baju kotor. Selamat datang Puan Doktor. Wah, hebatlah Haziq. Silakan ke sana. Okey, baiklah. Hari-hari makan ikan. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Doktor. Silakan Doktor. Hari ini sebenarnya Dr. Rahimah Hamdan yang merupakan Ketua Seksyen Muzium Warisan Melayu Universiti Putra Malaysia UPM nak menceritakan mengenai peralatan lama yang canggih. Yang kalau kita lihat depan mata kita ni ada gobek api. Betul. Dan juga meriam kecil. Kalau dengan nama, adakah benda ni senjata? Kan? Tapi sebenarnya bukan senjata. Apabila disebut pasal meriam, mesti orang ingat senjata. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit. Sebelum tu Zeti dengan pernah datang ke Muzium Warisan Melayu tak UPM? Zeti tak pernah. Haziq? Haziq pun tak pernah tu. Lepas ni kena berkunjung. Sebab di sana tu kita ada macam-macam. Kita ada barang-barang antik ni, barang-barang artifak ni yang sangat unik berbanding dengan tempat lain. Dan kita merupakan muzium di dalam universiti.
yang memfokuskan kepada Muzium Warisan Melayu. Jadi museum tu dalam UPM. Ya, di dalam UPM itu sendiri. Dan kita memang ada kita ada 4 buah rumah tradisional. Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan yang memang kita bawa khas yang kita bina semula di laman warisan itu. Sebenarnya kalau Di kita depan fakulti. tengok semua barang-barang lama kat dalam tu mungkin kita akan macam teruja. Sebab itulah tengok hari ini pengacara memakai baju busana betul. Melayu, saya pun teruja juga kan. Ya. Jadi doktor, Baik. seperti kita katakan tadi doktor, kalau meriam kecil dan juga gobek api ni bukan senjata, apa sebenarnya fungsi peralatan ni? Okey. Satu yang menarik. Saya mulakan dengan gobek api dulu. Ya. Gobek, Sebab tu, ni gobek api. Sebab Gobek tu api bila ni- kita nak pegang benda-benda lama, ni, artifak ni kita kena pakai sarung tangan. Baru nak tanya tadi kenapa Sebab kita tak doktor boleh pakai? main pegang-pegang aja kan. Sebab lama, Kerana ni kan? barang lama dan perlu dijaga dengan baik lah. Kita tak nak Okey. cop-cop jari kita nanti melekat. Dan Bersalah. kalau macam keris, kita tak boleh main pegang. Kadang-kadang ada racun di situ. Jadi sebab orang dulu dia bukan Yang ini main cuma letak saja. perhiasan ya. Saya punya tak boleh buka. Ni untuk orang kahwin punya ni, keris saya ni. Tu kayu je kan? Ni kayu je ni. Okey, satu yang saya nak kongsi kat sini, ya. Ini pun dah ketat dah ni. Ini adalah gobek api yang sangat unik, ya. Sehingga saya nak share dengan Zeti dan juga Haziq, idea daripada gobek api masyarakat Melayu ni, kan, telah digunakan idea ini untuk dikaji oleh sarjana daripada Jepun Okey. pada tahun 2002. Dan yang sangat menarik, sarjana Jepun tu, dia mengatakan bahawa oleh kerana gobek api Melayu ni lah yang terhasil sebenarnya daripada mampatan gas. Sebenarnya kalau kita ikutkan, ini dibuat daripada tanduk kerbau. Okey. Ya, jadi orang dulu-dulu, ni pada abad ke-17 dah ada tau. Sebenarnya. Sebelum Eropah ada dia punya Zippo, Lighter. lighter tu. Aha. Orang Melayu dah ada dah ni. Pada abad 17 kita dah ada. Adakah ini untuk hasilkan api atau asap? Ya betul. memang Sebab api. dia sebenarnya ini kita panggil antan dan ini kita panggil sebagai silinder lah ya daripada ini. So nanti yang ini kita akan letak macam Gas? daun-daun kayu dan dia merupakan mampatan daripada udara sebenarnya yang menghasilkan percikan api kat luar bawah Oh, ni. jadi dia akan keluar api di bahagian ujung tu? Ya. Kalau orang dulu kan dia akan letak daun-daun kering di sini. Okey. Dia panggil sebagai rabuk Okey. namanya Okey. tu. So dia akan letak macam ni kan. Kemudian dia akan tekan dengan kuat. So kesan daripada mampatan udara tu yang membuat percikan api. Kerana bila dia mampat, suhu di sini boleh mencapai sampai 400 darjah Celsius dan akan memercikkan api dengan automatik tanpa ada kita letak apa-apa Benda yang gas ke minyak tidak ada. ke, tak Jadi ada. itu menunjukkan keintelektualan orang Melayu dulu. betul. Dan sesuatu yang menariknya Haziq dan Zeti, idea ni kan. Ini bukan saya cakap kosong ya. Ada orang sarjana Jepun yang membuat kajian pada tahun 2002. Dia kata idea orang Melayu ni pada tahun 18 pertengahan abad yang ke-19 ya. Dia ada pensyarah daripada Jerman. Ya. Profesor von Linde nama dia. Von Linde. Ya, dia masa tu dia pergi ke Southeast Asia ni lah, negeri-negeri jajahan British ni untuk membuat kajian lapangan macam tu. Kan orang dulu kan zaman kolonial kan. Jadi bila dia datang ke Pulau Pinang, dia dapat souvenir daripada masyarakat tempatan Pulau Pinang tu satu gobek api. Kayu. Dia maknanya kalau ini sebenarnya dihasilkan mengikut status. Kalau marhain macam kita ni tanduk Kayu. lembu, tanduk kerbau, Okey. kayu rotan. Kalau bangsawan, Bangsawan dia boleh buat daripada dia panggil akabaha. Akabaha tu macam daripada batu karang daripada dasar laut. bukan kai bahar. Jadi pensyarah tu Profesor van der Linde tu dia dapat souvenir dia bawa balik ke Munich. So di universiti dia tu masa dia nak bentang dia punya hasil kajian tu dia pun dia nak isap rokok dia kan. So dia buka lah souvenir dia tu. Dia pun tekan macam ni kan, dia tekan keluar api dan dia isap. Ya, dia letak pada rokok dia tu. Oh, dia cucuk. Ya, jadi ada antara para pelajar dia tu ada benda ni tak ada benda pun. Kan? Sebab masa tu orang Eropah belum ada lagi dia punya ni tau. Yalah. Jadi ada Kagum lah. pada pelajar lain tidak menimbulkan kehebatan ataupun apa. Ada seorang student yang teruja dengan apa yang dibuat oleh pensyarah dia tu. Maka dia pun menggunakan idea mampatan udara ni untuk menghasilkan yang dipanggil sebagai sistem pembakaran pada sistem beroda. Pada kereta. Siapa tu? Rudolf Siapa yang bawa kereta
Rudolf Diesel. Oh, ya. Kalau diesel, maknanya sistem pembakaran yang digunakan oleh bas, lori dan untuk sistem diesel. Hasil daripada orang Melayu, Masya Allah kan. Okey, itu kita bercakap tentang ini. Itu baik. Hasil daripada mampatan udara yang dimampatkan dan akhirnya menghasilkan percikan api yang, ini bukan saya cakap kosong, ini daripada hasil kajian sarjana Jepun yang dibentangkan di Kyoto pada tahun 2002. Bukan orang Melayu cakap, sarjana luar yang cakap. Okey, hebat tak hebat orang Melayu kan? Baru satu tau. Kita Baru dah satu. macam Dah teruja actually. teruja dengar je doktor cakap Hari ini kita kan. belajar dengan Betul. doktor mengenai peralatan yang memang sangat-sangat canggih sebenarnya walaupun peralatan yang daripada zaman dulu. Betul. Ini peralatan yang kedua iaitu meriam kecil. Betul. Biasa kita tengok meriam besar. Betul. Meriam besar tu untuk kita yalah raya nak lawan dengan kampung sebelah. Oh, itu lain. Itu meriam besar. Meriam kecil ni apa fungsinya doktor? Okey, sebelum saya jawab soalan Haziq dan juga Zeti Okey. tu, selama ni Haziq dengan Zeti tahu tak yang orang Melayu dulu, terutamanya Melaka di satu empire, dia nak melawan dengan Portugis. Apa orang Melayu dia pakai? Meriam? Untuk melawan. Meriam. Meriam. Tapi Betul kan meriam kan? kita dimomokkan selama ni orang-orang Melayu kita tidak ada persenjataan ini. Maksudnya dari segi alat bedil. Tak ada. Ya, selalu orang Guna macam keris, tombak. guna tombak dan ada salah satu daripada karya-karya Melayu tu kata orang Melayu hanya menunggu je meriam Portugis tu untuk dia punya datang kepada dia. Tapi hakikatnya bila kita teliti hasil kajian orang-orang sekolonial, ada yang menyatakan bahawa contohnya John Crawford pada tahun 1856 dia kata sebenarnya Haziq rasa dalam orang Melayu punya meriam ada berapa jenis meriam? Ada 18? Oh, macam mana tiba banyak. Main teka kan? Macam nombor apa nak teka ni? Zeti? Okey, nak bawah sikit, 10. Okey. Dia ada lebih kurang 4 ke 5 jenis. Kalau orang putih dia ada cannon. Mungkin dia small cannon and the big cannon. Ya kalau kita tengok dia cerita pirate tu, itu canon dia orang lah. Ya. Canon kita. Tapi kita ada beberapa jenis meriam yang fungsinya lain-lain, dibuatnya dengan material yang lain-lain dan kalau kita tengok kan dia ada satu, kalau meriam yang saya bawa ni, ini sebenarnya bukan meriam untuk peperangan tau. Ini meriam digunakan sebagai alat komunikasi. Ya? okey. Yang menariknya. Sebelum tu saya nak jawab, kita ada meriam agung. Percaya tak masa orang Melayu lawan dengan Portugis dulu, orang Melayu menggunakan meriam yang sangat besar. Kerana setelah kekalahan Melaka di tangan Portugis tu, barulah orang tahu bahawasanya Portugis terjumpa dengan satu meriam agung yang beratnya lebih kurang berapa? Kalau ikut meriam agung tu dia punya berat 5,000 kilogram, 5 tan. Tapi benda tu tak diwar-warkan. Kita pun tak tahu orang Melayu kita ada rupanya kan. Lepas tu mengikut John Crawford 1856 dia kata setelah Melaka kalah dengan Portugis, Portugis jumpa lebih kurang 300 persenjataan Melayu dari senapangnya, dari segi meriamnya. Tapi benda tu tidak digembar-gemburkan kepada kita kan. Ini bukannya kita cakap Melayu zaman dulu kalau kita tengok banyak cerita-cerita hebat yang berlaku tapi kita tak tahu macam mana. Betul. Kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah sebab tu saya kata orang Melayu ni seorang maksudnya masyarakat yang mereka bukan golongan minimalis. Sampai kalau kita tengok meriam kat sini pun ada ukir-ukir kan, ada pucuk rebung di Ini situ dibuat kalau daripada kita apa tengok. ni, Dato'? Yang ni daripada tembaga. Ya. Sebab tu dia ada beberapa jenis, dia ada meriam agung, dia ada lela. Meriam agung tu yang paling berat, yang paling besar lah, 5,000 kilogram. Kalau lela, nama dia unik kan? Lela rentaka, yang ni meriam kecil namanya. Kalau lela tu daripada tembaga. Kalau rentaka daripada besi. Wow. Ini meriam kecil. Ini bukan untuk tujuan tembak orang ke apa. Kalau orang dulu, ini daripada Negeri Sembilan. Ya, dan dia dijumpai pada abad yang ke-19. Sebenarnya lebih awal daripada itulah dia dah ada. Macam mana cara guna dia tu? Okey, cara dia unik ya. Dia sebenarnya dia boleh berpusing 360 darjah. Jangan Tapi saya tak boleh nak pusing beria lah kan. Tapi dia boleh pusing 360 darjah. Kalau orang dulu ni gunanya untuk memberi sebagai alat komunikasi. Macam mana? Maknanya ni dipunyai oleh luar Negeri Sembilan ya. So bila ketua sesebuah kaum ataupun kawasan itu dia nak panggil orang-orang kampung dia datang, dia akan keluarkan belerang tu, dia masukkan dalam cucur api, keluar 2 das. So Yang 2 kecil das lah. tu maknanya
datang untuk berjumpa dengan dia lah untuk sebarang perjumpaan. Panggil meeting. Panggil meeting. Tapi sebab kalau nak diikutkan daripada saiz meriam kecil ni dia agak kecil tapi bunyi yang dikeluarkan kuat sebab boleh panggil satu kampung. Ya, kuat. Sebab tu digunakan untuk alat komunikasi. Ya. Sebenarnya dia kecil lagi, lebih kurang 10 cm kecil lagi. Ada juga. Ada tapi itu untuk sebagai hadiah, sebagai souvenir ataupun kalau kita nak tukar kepada wang pun boleh kan pertukaran sistem lah. barter. So kalau orang meninggal berapa das agaknya? Untuk apa? Panggil orang 2 das. Kalau meninggal 7. 3 das. Oh, 3 dah. Tambah 1 je, jauh sangat. Tambah sampai 5. 7 hari kan nak beritahu. Okey, so itulah dia. Itulah dia. Okey, sebenarnya saya terus terang saya cakap, saya umpama belajar sejarah hari ni dengan Dr. Rahimah. Ya. Tapi itulah dia, kita hanya dapat kenal 2 peralatan. Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya banyak. Macam mana Kalau kita nak pergi ke Haziq pergi ke UPM. Ya. Di UPM tu kita memang senang sangat Siapa jumpa. boleh datang? Siapa-siapa boleh datang kan. Memang itu memang terbuka kepada orang awam. Ya, sebab di situ Haziq kalau nak tahu dengan Zeti kita ada kowe zaman tradisional. Macam mana? Sekarang ni janganlah. Oh, Zeti tahu kot. Filter air. Marah pula orang kowe kat saya. Bukan. Penuras air. Okey. Zeti ingat kan labu sayung? Bukan. Penuras air yang menggunakan batu pasir. Yang maknanya orang dulu-dulu kalau dia nak minum air yang bersih, dia akan letak Itulah filter dia. besok tu dia boleh minum. Ada di situ. Saya akan pergi ke sana. Saya pun sangat teruja. Dua benda yang kita belajar hari ini pun dah cukup interesting. Apalagi banyak lagi benda yang kita boleh belajar dekat Museum Warisan Melayu di UPM. Jadi Dr. Rahimah, terima kasih banyak-banyak. Universiti Putra Malaysia. Ya, UPM kan? Jadi terima kasih banyak doktor. Semoga terus dapat bagi tahu, war-warkan kepada orang ramai mengenai peralatan-peralatan Melayu lama yang canggih ni. Ya, terima kasih doktor. Dan kita dah bercakap pasal peralatan Melayu. Ini kita nak saksikan pula busana Melayu macam Haziq dan juga Zeti serta doktor pakai ni. Jom kita saksikan. Mari Tuan Amber. Baik, sama saya lagi untuk demonstrasi pemakaian busana Melayu lelaki. Untuk asas busana itu ada 5 bahagian. Di pemakaian busana ni dia menitik beratkan syariat. Jadi dia akan menjaga kebersihan. Sebab ni kita nak pakai, kita akan sentuh lantai ataupun tanah. Baju. Kita akan dahulukan yang kanan. Ya, dia kering samping. Di pemakaian dia adalah daripada atas, bukan masuk daripada bawah, pada atas. Untuk pemakaian samping, jika ada bercorak lain seperti ini, kita panggil kepala kain. Pastikan dia berada di belakang. Dan yang keempat, kain melengkung. Dan terakhir adalah tanjak. Pakaian tanjak untuk adat kebiasaan, adat bertandang. Simpul dipakai di atas telinga kanan.
dan kedudukannya lebih kurang 2 jari di atas kena. Selesai. Terima kasih. Cantik kan. Busana Melayu ni sebenarnya. Cantik dan unik. Betul. Kita tengok macam apa yang Zeti pakai. Di kepalanya, bajunya. Dekat kaki pun sebenarnya ada. Ya, ada. Ini adalah pertama kali kita nampak lah kot. Zeti rasa macam ingat benda tu berat. Betul. Tapi Zeti rasa yang betul-betul memang berat. Selalunya diperbuat daripada tembaga kalau tak silap Zeti kat sini. Oh. Ya, tapi ini yang biasa je lah. Kan? Dinda. Ya, Kanda. Nampak daun merata-rata. Kenapa Dinda bermain mata? Ada gunung, ada gua. Kanda Haziq tiada dua. Nampak tak? Nampak. Tiba-tiba tunjuk kaki Dinda. Wah, kaki keluar TV. Okey. Itulah dia. Sebenarnya, pantun klasik memang sangat-sangat indah. Kan kalau kita dengar betul-betul, baca betul-betul, dia ada maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat dekat dalam pantun tu. Ya. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Ketua 1 Persatuan Penulis Negeri Sembilan iaitu Nisa Harun untuk kita bercerita indahnya pantun klasik ini. Assalamualaikum Nisa. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zeti dan Haziq? Khabar baik. Alhamdulillah, Ya Allah, bila sihat. dengar suara cakap tu kan. Dah tahu dah. Tengah duduk depan cikgu bahasa Kan? Melayu ni. Nak kena marah ni. Pantun teruk sangat tadi. Okey. Jadi Nisa, kita sebenarnya ada satu pantun dekat sini. Boleh tak kita bacakan ataupun Nisa nak bacakan? Silakan bacakan pantun tu dulu. Okey, kita baca seorang satu rangkap lah. Boleh. Okey. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Sungguh pun jauh negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Okey, itu Haziq punya. Zeti punya pula, Nisa. Okey. Silakan. Cukup wangi bunga kesidang, makin pagi makin berbau. Berapa tinggi gunung ledang, sudah daki baru tahu. Gitu. Sikit, Nisa punya turn. Oh, saya menyentuh pula. Kena baca lagi satu. Lagi satu. Baik, bunga tanjung kembang semalam, pohon tinggi tidak berduri. Gelombang besar di laut dalam, kerana Tuan saya kemari. Oh, bila dengar Projection tu, suara itu. tu penting. Ya, itu yang mainkan peranan sebenarnya Nisa. Okey. Ya. Kalau kita Ini yang dengar sebenarnya pantun diucapkan secara santai dan secara tenang. Kadang-kadang kita tengok dalam pertandingan pantun tu mereka baca pantun macam baca saja. Dia sebenarnya baca pantun ataupun kita melafazkan, mengujarkan pantun, dia tidak perlu macam dramatik sangat kecuali lah dia situasi itulah situasi dramatik. Tapi kalau kita tengok pantun dilafazkan secara bersahaja, iaitu dengan tenang dan relax aja. Jadi kita apabila mengucapkan tu, tadi saya tengok Haziq dan Zeti mengucapkan dengan begitu tenang dan barulah maksud dia sampai kan. Jadi bila kita sampaikan dengan cara yang begitu. Okey. Tapi macam dalam pantun ni sendiri Puan Nisa kalau kita tengok dia ada makna tersirat, ada pembayang dekat situ kan. Dan dia ada juga hubungan tersirat di antara pembayang dan juga maksud dekat dalam pantun tu. Benar. Mungkin Puan Nisa boleh ceritakan sikit dalam pantun tadi tu sebenarnya yang kita baca tadi tu, apa sebenarnya pembayang maksud tersirat yang nak disampaikan tu? Okey, kita tengok pada pantun yang pertama yang Haziq bacakan tadi tu, pucuk pauh dia 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Tengok pantun tu, tengok pembayang dia dulu. Kalau kita tengok pucuk pauh ataupun buah pauh ialah buah yang masam ataupun jenis-jenis family buah-buah yang masam lah, mangga dan sebagainya, mempelak pauh. Jadi biasanya pokok-pokok yang pauh ni buah dia sebelum berbuah dia berpucuk, berbunga dan sebagainya. Cuba tengok pucuk pokok-pokok yang berbuah ini biasanya bukan warna hijau lah. Ada hijau tapi kebanyakannya kemirah-mirahan ataupun macam warna coklat gitu. Dia nak menunjukkan warna dan delima batu ialah satu cara untuk disebut batu delima batu. Dia dalam sastra kita panggil inversi, kita invert ke belakang kan dia sebab nanti nak rimakan dia. Jadi pucuk pauh delima batu, anak 9. Yang ni saya tengok dalam beberapa kajian juga ada beberapa pendapat. Satu pendapat mengatakan anak 9 ini ialah batu yang diikat di keliling cincin Tengah-tengah tu batu warna merah. Sebab tadi kan kita
tengok pucuk pauh ada 5 batu kan. Okey. Warna merah. Keliling dia diikat dengan anak 9 iaitu jenis ikatan cincin. Jadi apabila dibacakan pucuk pauh ada 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Begini. Maknanya Cincin tu kat tangan dia. Dia letak kat tangan dia. Kenapa? Sebab sambungan dia walaupun jauh negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Maknanya macam orang nak berpisah kan. Jadi kalau dulu-dulu orang nak berpisah, kita yang perempuan atau isteri akan ni contohlah selendang. Kemudian biasanya selendang ini dimasukkan cincin tadi. Cincin tadi dimasukkan dalam ni, Dipulangkan. Ikatkan cincin tu. Ini kemudian selendang itu nanti dihadiahkanlah kepada perwiranya, kepada suaminya, kepada kekasih ke. Kemudian selendang ini biasanya dibuat dari jenis-jenis, ini contoh selendang, ini selendang moden. Tapi maknanya selendang itu biasanya mungkin kain cindai, kain sutra ke apa-apa saja yang diikat oleh lelaki tadi kat pinggang. Kalau luka misalnya, kain cindai boleh membebat luka kan. Jadi dia ada tujuan lah. Kemudian sekiranya si lelaki tadi ataupun yang wira kita ni pergi berperang dan tidak kembali, suami kita panggil kawan ni seperjuangan itu akan ambil kain ni dan cincinnya dikembalikan kepada yang memberi cincin tadi, tuan punya cincin ini, tanpa perlu kata apa-apa kan. Maksudnya dia dah matilah ataupun sudah tidak boleh kembali lagi. Maknanya tak payah nak sampaikan berita tu mulut ke mulut. Ya, dulu orang tak payah cakap banyak-banyak lah, tengok simbol aja. Kemudian sekiranya dia kembali, dia belum kembali selepas perang dan selepas perjuangan itu, dikembali kepada orang yang memberi cincin, kerana inilah janji mereka. Romantis kan pantun ni sebenarnya. Tapi kalau dia balik dengan selamat, Puan Nisa? Baliklah, bawa lah balik. Dia bawa lah sendiri. Jual pula kat sana kan. Sarunglah semula macam tu. Jadi tengok balik pantun tu sungguh pun jauh negeri satu. Negeri satu ni ialah negeri yang abadi kan, negeri yang kita tak pasti kita balik ke tidak. Begitu. Baru nampak hilang di mata, di hati jangan. Dia mengenanglah dia sampai bila-bila macam tu. Jadi pantun tu deep sebenarnya. Ada cerita tak? Ini yang cantiknya pantun-pantun lama kita. Okey. Macam yang kedua tu, boleh saya teruskan yang kedua ke? Boleh. Kita orang ni sebenarnya terpegun ni. Tak apa, teruskan rasa terpegun itu, saya teruskan. Dengan cukup wangi bunga kesidang, makin pagi makin berbau. Okey, bunga kesidang kalau tak pernah tengok, kita boleh Google ya sebenarnya bunga kesidang tu rupa dia macam mana. Tapi kalau kita ada pokok kesidang, rumah saya ada pokok kesidang, bunga ni sangat wangi ya. Sangat wangi dan memang dia makin pagi makin berbau sebab tak ada pencemaran bau di mana-mana menjelang subuh dan sebagainya. Jadi wangilah kan. Okey, itu pembayang dia. Tapi berapa tinggi Gunung Ledang sudah daki baru ku tahu. Ini elemen-elemen dalam dipanggil, kalau kita buat pantun, ini yang cantik dia. Maknanya dia mengambil fenomena alam ataupun perkara-perkara atau bunga-bunga yang ada dalam alam Melayu. Ini antara bunga yang dalam alam Melayu, bunga kesidang, bunga meluh, yang dalam rangkap saya yang berikut tu ada bunga tanjung ya. Bunga-bunga yang dekat. Jadi dalam mencipta pantun kan, orang dulu dia bukan sekadar menyamakan rima. Betul. Kadang-kadang kita ni saja suka kan nak samakan rima tadi. Saya dengar pantun tadi tu menarik, tetapi saya faham tujuan dia untuk samakan rima. Betul, tetapi kalau orang dulu tujuan dia selain dia memang automatik rima tu sama. Rima ni maknanya bunyi pada hujung kan. Dan dia sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Mungkin tak dapat nak cerita semua, tapi tak apalah, kita faham sikit-sikit. Tapi pantun yang pucuk pauh dari 5 batu tadi kan nampak romantis sekali kan sebenarnya. Nampak ceritanya tu dekat situ dan kita baru faham sebenarnya maksud pantun tu. Tapi yang ketiga kita cuba nak huraikan dekat Puan Nisa. Okey. Bunga Tanjung, Kembang Bunga Semalam. Tanjung, Kembang Semalam, pohon tinggi tidak berduri. Okey, sebelum kita urai tu, kita kena kenal secara harafiah dulu ataupun secara literal. Pokok Bunga Tanjung pokok dia besar, pokok dia tinggi. Kalau kita tengok dia bukan pokok renek lah, maknanya dia pokok yang tinggi, bawah tu kita boleh berteduh sebab dia ialah rendang dan tapi tinggi dan rendang kan, dia besar kan pokok dia. Jadi apabila kita kata pokok Tanjung, Bunga Tanjung, Kembang Semalam, memang bunga tanjung ni orang tak petik. Bunga tanjung ialah bunga yang orang tak, sebab pokok dia dah besar, bunga dia hujung dan tinggi pula. Ni kalau kat sekolah kita ada ni, kat hujung Padang selalunya ada. Dia wangi sangat dan bunga tanjung ialah bunga yang dikutip. Dia bertabur kat situ. Jadi kalau kita nak buat pembayang pantun, barulah kita faham apabila orang buat pantun itu, pembayang dia tengok secara alami dia, keliling dia sebenarnya macam mana.
Jadi tak adalah misalnya saya pernahlah selalu orang bawa pembayang pantun saja nak samakan rima, dia kata macam ni tau. Ini orang Seremban. Jadi dia kata dari Seremban ke Kuala Lumpur sepanjang jalan menembak rusa. Okey. Lah macam tu kan. Banyak ada orang. Sepanjang jalan. Jadi ataupun dia kata apa? Anak gajah dalam cawan. Dia kata apa salah anak gajah tu duduk dalam cawan. Jadi nampak macam lucu tetapi dia tak ada logik. Ya, tak ada maksud Dan inilah juga. dia kan. Jadi tak ada makna. Jadi kalau orang dulu ni lah indahnya pantun lama kerana setiap yang disebutkan ni ialah jujur dan benar. Memang betul. Memang ada. Ada pokok Kuala Tanjung tu memang mau kata kemas semalam pun tak ada masalah sebab dia memang jatuh semalam pun dikutip masih wangi. Maknanya kehebat orang-orang hebat, orang yang duduk di tempat yang tinggi, walaupun dia sudah berada di tempat yang rendah, dia masih lagi memberikan khidmat dan sebagainya. Begitulah simbolik dia lah kan. Kemudian dipadankan dengan padanan gelombang besar di laut dalam kerana tuan saya kemari. Jadi maknanya walaupun apa cabaran macam hari ni, saya tercabar tak dapat nak pergi Seri Pentas, tak apa, boleh kita buat cara lain, kita jumpa dengan cara begini. Juga kerana borak apa kopitiam, saya kemari juga, mana kita jumpa juga Walaupun penuh cabaran. Walau apa pun cabaran, betul. Betul lah beberapa pantun kita yang indah. Cuba lihat semula pantun-pantun lama kan, kita kaji. Dan kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan hari ini. Tapi saya punya nasihat yang paling paling mudah untuk kita buat pembayang ini ialah kenal alam, kenal flora dan fauna, kemudian kita tahu fungsi dia macam mana. Jadi kita takkan kata misalnya pokok pegaga tinggi menjulang. Pokok pegaga mana ada tinggi. Pokok pegaga tumbuh melata kan. Jadi kita kenal tau. Jadi apabila kita buat pembayang, jelas sangat apa sebenarnya yang kita boleh tunjukkan dan kaitkan dengan makna yang cuba disampaikan. Jadi kerana pantun dibaca daripada pembayangnya terus kepada makna. Bukan kita baca separuh je, pembayang kita buang makna je. Tak boleh. Dia tak sampai. Seni dia tak macam itulah membaca pantun. Wow. Itulah indahnya pantun. Sebab hari ni Zeti baru tahu sebenarnya yang Bunga Tanjung punya pokok tu dia tinggi tapi tak berduri. Dalam pantun Zeti bagi tahu. Salam ni ada buku ya daripada Puan Nisa ya. Oh, malam tadi sebab saya ni selalu buat program Anjung Kak Long. Anjung Kak Long ni kalau masuk di FB saya, FB Nisa Harun dan sebagainya, saya ada link dan sebagainya kan. Jadi di IG juga ada. Malam tadi setiap hari Jumaat, malam Sabtu lah, saya akan buat program-program berkaitan dengan pantun, dengan seni budaya. Jadi malam tadi bercerita tentang peribahasa, sudah ada pula kebetulan lah buku Dr. Muhammad Effendi ni. Tapi sebelum ni saya pernah membincangkan misalnya 7 bunga Melayu dalam pantun. Jadi 7 bunga Melayu dalam pantun, warna-warna dalam alam Melayu. Jadi macam mana orang Melayu menamakan warnanya dan kata. Ini berdasarkan teks, maknanya dalam teks-teks sikit lama kita kata macam mana, dalam pantun kata macam mana, dalam peribahasa menyebut warna-warna tertentu dan berkait juga dengan pantun. Ini boleh dikatakan aktiviti saya lah dalam menyemarakkan khususnya kepada generasi muda. Wow, Puan Nisa, insyaAllah satu hari nanti kita akan cuba join juga untuk belajar juga ni. Antara elemen-elemen yang kita boleh guna dekat dalam pantun, Puan Nisa. Ya, sebab walaupun tadi sebenarnya kita agak panjang tapi rasa sekejap. Ya, banyak yang kita perolehi pagi ni kan. Jadi Puan Nisa, terima kasih banyak-banyak ya sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam walaupun sama-sama tak dapat bersua muka. Wah, tiba-tiba. Nampak dia dah ni dah tak berani nak bagi pantun dah. Kan sebab tadi kita dah tahu dah kena ada makna, jadi kita macam jaga-jaga. Saya tamatkan dengan serangkap lagi. Berkelok-kelok jalan kedai banyak kuini. Mana nan elok bawalah balik, mana tak baik tinggalkan di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia pantun daripada sekolah di Negeri Sembilan lah daripada sekolah. Jadi Puan Nisa, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Itulah dia Ketua Satu Persatuan Penulis Negeri Sembilan, iaitu PEN. Ya. Jadi banyak perkara-perkara yang kita belajar hari ini. Kita dah belajar mengenai peralatan Melayu yang canggih. Ada juga mengenai pantun. Dan lepas ini nak tahu apa? Kena tunggulah. Kita nak pergi belajar pantun lagi sekali. bukan pantun dah, ni belajar makan. Zeti nak belajar pantun dulu. Nak belajar pantun? Okey, dah. Zeti belajar pantun, Zeti belajar makan. Kembali dalam Borak Kopitiam. Makan saja pula. Hari ini istimewa. Kami bawakan kepada tuan-puan ke tengah hutan belantara bersama dengan tim pemburu madu tualang asli.
Kuat Tualang. Saya pernah ada satu pengalaman, tuan, antara salah seorang pemanjat pokok tualang kita. Beliau ini berumur 80 tahun, tuan-tuan. Beliau ini mengamalkan madu tualang setiap hari. Subhanallah. Beliau ini memanjat pokok tualang setinggi 50 meter. Sudah tentu memerlukan kekuatan stamina yang cukup kuat. Dan kepada anak saya sendiri, tuan-tuan, umur 7 tahun sudah hafal 2 juz Al-Quran, tuan-tuan. Umur 7 tahun, tuan-tuan. Kita insya-Allah, tuan, memberikan jaminan waranti wang kembali 3 kali ganda sekiranya dapat dibuktikan bahawa madu tualang kita ini tidak asli. Tahukah tuan-tuan, madu merupakan minuman dalam Al-Quran yang disebut sebagai syifa'un linnas, penawar bagi manusia. Namun terdapat satu kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa hampir 80% madu yang dijual di pasaran adalah palsu. Jadi kami saudagar tualang komited untuk memberikan madu yang asli dengan meletakkan 3 syarat. Yang pertama, kami memastikan adanya pemburu madu. Yang kedua, adanya kilang penapisan sarang yang boleh dilewati. Dan yang ketiga, adanya pelbagai lab test bagi mengesahkan lagi keaslian madu. Dikala dunia dilanda penyakit yang tidak menentu pada ketika ini, saya ingin mengingatkan satu kata-kata daripada Ar-Razi, pakar kimia moden. Kebahagiaan seorang doktor itu apabila dia mampu merawat penyakit tanpa menggunakan ubat-ubatan. Baik, untuk promosi, sebelum tu saya sarankan tuan-puan segera snap gambar nombor telefon di kaca TV agar tidak terlepas promosi ini. Yang pertama, pakej permulaan dengan hanya RM120, tuan-puan akan mendapat 1 botol 1 kilo. Sangat sesuai kepada yang baru ingin mencuba mengamalkan madu tualang. Yang kedua, pakej hadiah dengan hanya RM180, tuan-puan akan mendapat 3 botol 430 gram. Sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabu, berilah hadiah maka kasih sayang akan terjalin. Pakej ini sangat sesuai jika kita ingin memberi hadiah kepada kenalan karib atau jiran terdekat. Seterusnya, pakej VIP dengan hanya RM240, tuan-puan akan mendapat 2 botol 1 kilo. Yang ini kita berikan percuma syeka untuk membancuh madu, selaras dengan amalan Rasulullah SAW membancuh madu dengan air sebelum diminum. Seterusnya, pakej eksklusif dengan hanya RM360, tuan-puan akan menerima 3 botol 1 kilo. Yang ini kita datangkan dengan botol dan kotak yang cantik. Sangat sesuai kepada yang sukakan barangan eksklusif. Sepanjang pengamatan saya, orang yang mengamalkan madu ini subhanallah suka beribadah. Jadi kita berikan tasbih eksklusif ini untuk memudahkan mengira zikir harian. Ibu saya di kampung juga sukakan tasbih ini. Yang teristimewa, pakej premium dengan hanya RM550, tuan-puan akan mendapat 5 botol 1 kilo. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Barang siapa yang ingin memberi paling baik adalah kepada ibu bapa sendiri. Ini merupakan galakan untuk kita berikan hadiah kepada ibu bapa tersayang. 2 botol mungkin kita sekeluarga minum dan bakinya kita hadiahkan kepada ibu bapa dan mertua kita. Semoga khasiat madu ini memberi manfaat kepada yang tersayang. Istimewa buat 3 orang yang membuat pembelian tertinggi hadiah Habbatus Sauda Ethiopia, yang mana kita adunkan bersama dengan madu tualang. Sebelum ini ada juga pelanggan yang selepas 2 minggu, 3 minggu hubungi kami semula. Tapi kami kata maaf kerana promosi sudah tamat. Jadi kalau tuan-puan berminat, segera WhatsApp nombor yang tertera. InsyaAllah tim kami akan segera membalas.
La ni Cik suka sebab masak-masak, makan kuih, masak You lauk. bukan suka masak-masak. Apa tu? You suka makan-makan. Oh ya, suka makan-makan. Ya, hari ni Aziz kita bersama dengan Chef Liza dan juga Chef Erin yang akan tunjukkan kepada kita. Kita akan buat demo kat sini. Pesamah daging dan rebung. Aziz tahu ke pesamah daging apa? Saya tak tahu, Mak. Okey. Mak terus. Memang kita panggil Mak Chef. Okey, baik. Mak Chef, ni apa sebenarnya pesamah daging ni? Dan rebung. Pesamah daging ni memang tradisi lama dan di kedai-kedai kita jarang ada ya. Jadi pada penonton kalau nak rasa tu bolehlah Sambil masak kita hari ni. Dah mengecik dah, dah mengecik dah. Kalau tak mengecik orang kedai. Dah mengecik. Mengecik kita ke belakang. Okey, mengecik. Okey, sambil-sambil Mak Chef masak pesamah daging dan rebung. Dekat sebelah Zati juga Chef Erin tengah buat pulut dakap. Tapi pulut dakap ni katanya ada nama lain Nama dancing, pulut dancing. Pulut dancing. Pulut dancing kenapa? Sebab dia berpeluh? Berdansa tu. Okey, jadi sambil-sambil tu kita tumis bawang besar, bawang kita mesin-mesin tadi halia semua kan. Kita tumiskan macam ni. Senang aja. Jadi pada penonton semua, kalau orang-orang sebelah utara tu, memang dia tahulah pesamah daging ni. Dan potong dia pun Haziq, dia kena potong besar-besar macam ni. Kalau penonton tengok. Dia jangan sampai putus? Jangan putus. Supaya apa, rencah-rencah dia akan masuk dalam ni. Nak bagi rasa masuk. Dan rebung pun sama. Kita akan potong dia macam ni. Ya. Apa nama potongan ni, Mak? Potongan ni kita nak kata wedges pun dia. Kita orang Melayu dulu kita potong, kata berbunga lah. Potong berbunga. Itu dah dia. So, satu lagi petua untuk kita kongsi bersama anda. Kita berkongsi idea. Kita berkongsi rasa dan juga kita kongsi pengalaman memasak. Aziz. Rasa macam tengah tengok Mak dekat TV ya. Tengok yang tengah masak dulu-dulu tu kan. Pakai topi tinggi tu. Siapa yang hostnya? You host ke I host ni? Tak apa Mak. Ini Mak punya segmen ni. Alright. So pada anda semua, pada penonton semua, pastikan anda jangan ke mana-mana tengok resipi Chef Liza ni So ini dia senang saja. Cara dia kita masukkan, tak payahlah kita. Ini rempah apa ni? Kita ada rempah kurma, kita ada rempah daging dan juga kita ada jintan manis, jintan putih. Tak air sikit. Letak air sikit kerana hangus. Jadi macam ni kita kacaukan dia. Warna dia macam ni lah ya. Warna dia tak hitam, tak merah dan kita masukkan kerisik. Kita ada kerisik di sini. Ini yang buatkan sedap ni. Kalau orang Kedah, pekat sikit lah. Kalau orang Kedah tak ada kerisik, tak jadi. tak jadilah. Jadi orang Kedah, anak-anak saudara yang tengok di Kedah ni, hari ni Mak Usu buat pesamah daging. Kak tu masuk daging buat daging dulu. Laju je masak dia. Mak, daging tu kena rebus kita rebus dulu. Kalau tak rebus, lambat. Macam kita kat kampung dulu, kita tak rebus dah. Kita terus masak. Tapi lama you all pun bagi kat kita 10 minit, 12 minit je. Bagilah 2 hari. Bagilah 2 hari. Kita berkampung buat kat sini kan. InsyaAllah. Penerbit kita one day kita akan merewang buat masak-masak semua daging-daging. Dia macam rendang sikit jadi kita masukkan air macam ni je. Sampai habis. Kita masak dia, biarkan dia atas dapur dan kita masukkan santan. Dia buat cukuplah, jangan banyak-banyak sangat. Zati ada soalan. Apa dia? Apa perbezaan bila kita gunakan santan yang original daripada kelapa yang orang mesin dan juga santan kotak? Ada tak rasa dia beza? Rasa tu nak kata beza sangat tak ada. Tapi ni kalau santan original, kita masak dia lambat nak basi. Jadi kalau kita ada santan kotak tu bolehlah kan. Macam saya hari ni memanglah saya pakai santan saji. Kerana saji banyak memberi saya santan-santan. Tu gunalah. Terima kasih pada Okey, tapi kalau kita tengok dekat sana, Chef Erin punya pulut dakap tu cepat now siapnya. Ya, dah siap dah satu dah. Ni untuk Zati tau. Zati tak ada. Berpeluk dia, peluk. Jadi kalau yang besar tu untuk Zati lah ya. Betul. Jadi saya cukup yang kecil. Sajalah saya nak interrupt. Kalau pulut dakapnya macam ni lah dia berdakap. Dia close up sikit nak. Okey, meh kita tunjuk sikit ni pulut dakap ini selepas siap Selepas dah siap pulut dakap tu, 2 bekas tu kita pelukkan dia. Kita ikatkan dia macam ni. Sebab tu nama dia berdakap. Ya Allah, inilah dia makanan tradisi Melayu lama. Dan cakap pasal makanan tradisi, kuih muih Melayu macam ni. Lagi-lagi yang kukus dan rebus. Bungkus dan kukus. Bungkus dan kukus. Okey, jadi untuk kuih sebenarnya Mak ada pantun. Kita dengar pantun Mak. Dari KL ke Tanjung Karang, singgah membeli buah berangan.
Wahai anak-anak zaman sekarang, kuih-kuih Melayu dilupa jangan. Mari kita tunjuk sikit kuih apa yang ada, Mak. Sambil masak. Okey, Haziq, ceritalah kat Mak kuih apa yang Haziq suka. Okey, kalau favourite saya lah saya suka ni, seri muka pulut hitam. Aduh, ini Mak buat pukul 4 pagi tadi ya. Untuk Haziq? Ya. Okey. Untuk anak andaku yang dikasihi. Untuk Zeti? Untuk Zeti, kuih ini Zeti yang 3 segi macam kamu ni. Kuih apa tu Zeti? Ini kita kata kuih apa abu-abu. Oh, Abu-abu apa tak tu pernah makan. sagu. Nanti kita makan. Yang ni Okey. mungkin Zeti tahulah, ni lepak pisang. Mana? Ini. Ni. Ini tepung bungkus. Yang ni Ini lepak tepung pisang. bungkus yang ni. Dia dalam bungkus mana nak nampak? Macam ni kita panggil kuih. Dara sebilik. 2 darah sebilik. 2 dara sebilik. Kalau 3 macam mana? Saya suka. Jadi 3 lah. Okey, Zeti lagi. Ini kuih koci. Kuih koci. Tapi ini ada santan dekat luar dia. Ada santan. Sebab selalunya yang Zeti makan dia tak ada santan. Ini Apa ada beza santan. dia? Beza dia santan ni untuk menyedapkan lagi lah kerana dia tak lemak lah kan, kerana dia pulut hitam. Pulut panggang. Mana kamu ni pulut panggang? Mana ini? Nah, tu. Betul kan? Betul pulut Dah panggang. kena tumbuk. Kerana saya ni, sebenarnya chef ni geram tau kalau you all anak muda ni tak tahu kuih Melayu. Jadi kenalah makan, kena beli kuih Melayu. Takkan yang ni saya tak kenal. Ni Ini favourite apa benda? saya, Mak. Ni kuih Lopez ni. Ni buat macam ni kan? Ni kuih Lopez ni kita potong pakai benang tu. Tarik. Ui, pandailah kamu. Okey, Haziq memang. tu bercakap pasal Kuih. pulut dakap tadi kan? Tadi Haziq dah tunjukkan. Mungkin Chef Erin boleh share pula lah macam pulut dakap ni bila dah siap tadi. Adakah perlu dikukus semula? Ya, lepas tu kita akan kukus dalam 40 minit lah. 40 minit? Lama ya? Sebab kita menggunakan pisang nangka. Sebab pisang nangka kan dia masam-masam manis Okey, kan. kalau nak pakai pisang emas tak boleh? Bukan tak boleh, boleh lah tapi Lembik? lebih baik lah. Lebih baik pakai nangka lah sebab dia ada rasa masam-masam manis. Macam untuk yang pulut, ni pulut? Pulut, kita ada letak kukus. apa-apa? Kukus Tak ada, biasa je? kita kukus biasa sahaja. Kemudian santan lah putus, ya. Santan kan? bagi dia Tapi lembut kan, sikit lah. kalau kita nak bercakap pasal kuih Melayu lama ni, dia punya seni tu, Mak. Ya, betul. Mungkin kita boleh cerita pasal seni kuih itu sendiri sebab dia ada banyak lapis kadang-kadang. Dalam dia ada benda lain, luar dia ada benda lain. Mungkin Mak boleh cerita keunikan dia kuih-kuih ni. Okey, uniknya kuih-kuih Melayu ni selalunya dia memang nak buat dia tu renyah dan orang tak ambil masa. Tapi bila makan tu memang sedap. Bandingkan dengan biskut. Biskut kita tepek-tepek macam tu pun dah jadi. Kan? Kek mesin-mesin jadi. Tapi kuih-kuih Melayu ni kalau you tak ada seni, you buat memang tak berapa menjadi. Kena belajar. Kena masuk sekolah masak Chef Liza. Okey. Itu dia. Soalan lagi nak tanya. Kenapa selalunya kuih-kuih kukus Melayu menggunakan daun pisang? Okey. Salah satunya daun pisang ni dia memberi keharuman yang unik, rasa bau sedap. Keduanya kalau nak bungkus dengan daun apa? Selain pada daun pisang. Daun pandan? Daun pandan boleh juga, tapi daun pandan dia kena yang besar. Selalunya banyak kuih Melayu ni daripada tradisi dulu. Nenek-nenek kita, orang tua dulu pun dia memang menggunakan daun pisang. Ada yang dilayur, ada yang tak dilayur. Jadi pada anda kalau ada space belakang rumah tu, tanamlah pokok pisang, beberapa pohon pokok pisang. Kerana apa? Kita sekarang kan komuniti kita sekarang ni banyak menanam. Betul tak? Jadi kalau nak tanam pokok-pokok bunga tu, tak payah tanam pokok bunga, tanam pokok pisang. Yang boleh digunakan. Boleh tak daun pandan ke kan? Okey. Dah masuk rebung? Okey, Nasat kita masuk rebung. Banyaknya pengacara hari ini. So ni? Kita masukkan rebung yang telah kita potong macam ni tadi. Potong cantik-cantik macam ni. Kita masukkan rebung. Okey, faham. Buat macam lepas pisang. Kita masukkan serai. Okey. Wangi. Kita masukkan sikit asam. Satu dah siap. Orang Kedah ni kalau tak ada asam tak sedap. Dua. Berapa lama nak biar dia masak ni, Mak? Biar sampai dia lembut. Ambil berapa banyak? Selalunya Mak masak dalam 40 minit lah. Tapi hari ini kita cut shortkan dia. Kita masuk gula sikit secukup rasa. Lebih kurang 1 sudu teh. Dan garam pun sikit 1 sudu teh. Tapi sorry lah pakai senduk ya. Dah siap lah ni. Dah siap. Tinggal tunggu masak saja. Tunggu masak. Nak tengok tak rupa dia dah masak macam mana? Kita ke kiri sikit untuk kita tunjukkan rupa daging apa nama ni? Pesamah ni. Daging dan Pesamah rebung. daging dan rebung setelah dimasak Aziz telah tak siap. tahu nama. Itu Saya dia. tunjukkan kepada anda. Okey. Dia Ni melekit. rupanya. Sebab tu kena pakai. Dia rasa macam ya Allah, telan air liu. Telan liu. Dia antara rasa rendang sikit, dia rasa rendang sikit, dia rasa kari sikit, dia ada kurma sikit kerana dia kombinasi rempah kurma, rempah daging, cili, kaskas, jintan manis, jintan putih dan
halia yang banyak. Nampak tak? Dia kaya dengan rasa. Okey, Dia kaya tu dengan memang. rempah dengan dalam ni. Cuba rasa kuah. Oh, tak boleh rasa lah. Saya Saya nak tak rasa. apa, saya rasa. Kita pusing sini, kita pusing sini, kita pusing sini. Saya tak boleh tahan ni tengok ni. Main. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya beli gulung. Okey. Oh, jadi bulatkan. Banyak rasa. Rasa banyak. Dia banyak rasa sampai saya dah tak tahu dah apa saya nak rasa dekat dalam mulut ni. Dengar gebung dia punya bau tu, ya Allah, sedapnya. Ni makan dengan nasi panas-panas ni sedap ni, Mak. Nah, mak bagi sikit sayang. Sayang ke Aziz ni Makan dengan pulut. Makan dengan pulut. Okey, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pulut pun saya sedap. Macam hari raya. Rasa macam raya. Okey, you rasalah tu. You kan suka tu. Ni saya punya. Okey. Dia nak tapau dia kata. Tapau bawa balik. Ni dengan kuih Lopez. Lopez di Sequera. Ni saya ambil. Okey, nah. Jap. Okey, nanti mak letakkan ni. Tuangkan sikit. Ni gula Melaka tau. Pure. Macam tu. Nah, ini cara makan kuih Lopez. Ni cara makan kuih Lopez, kita potong sikit lah saya makan Okey. Ni favourite saya ni. Kenapa Haziq dapat makan dulu? Itu pasal Haziq dia banyak sebelah sini. Rasa kuih Lopez. Tak apa, aku buatkan lagi. Macam ni. Gula dia. Mak, Jadi, sambil makan ni nak minta lah bagi tahu IG dengan Facebook. Supaya orang boleh belajar dengan Chef Liza ni. Okey Erin. Cerita kita punya Apa nama Facebook? Facebooknya Chef Erin? Chef Liza. Cari Chef Liza je. Akademi Memasak Chef Liza. Akademi Memasak Chef Liza. Kadang-kadang tu dia apa orang kata susah. Tapi kalau nak kontak Chef Liza, nak adakan promosi apa-apa, jangan lupa kontak saya 012-697-8010. Promosi lagi. Tapi terus terang saya cakap, saya tengok Chef Liza dari dulu sampai sekarang sama je. Oh ya ke? Macam tu juga dia masaknya, macam tu cara bercakapnya. Cakap macam tu, tapi kalau rupa tu muda daripada dulu lagi. Makin muda. Aduh, nanti kamu nak bawa balik apa, ambil aja ya. Saya boleh dapat semua. Okey, jadi itulah dia Chef Liza dan juga Chef Erin hari ini. Masak bersama daging dan rebung, patut ada kuih-kuih tradisi Melayu. Ya? Zeti buat. Oh, Zeti buat. Okey, yang berdancing tu macam mana tengok? Berdancing tak macam tengok? Macam mana dia berdancing ke tak? Daripada 1 sampai 10 berapa markah? Nanti tengok dulu. Allah, takut. Dah mak in charge. Tak masuk Allah. Bolehlah kita bagi B-. B minus. Okeylah. Okeylah. First time buat dah. Cantik. Okey, kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Wassalamualaikum. Aduh. Ui. Terima kasih tolakku. Tak ada lagi dia kena terima kasih pada Aruman. Kalau tidak kak, tak siapalah nak tolong kita ni. Kalau sungguh kata Syahid tu. Mudah kita lari tau, kita orang aku pegang. Sudah kerja lari. Terima kasih lah deh. Tak apalah, sambunglah cari orang. Lepas ni jumpa lah tu. Mari lagi. Maka, wayang nak naik. Lagi pula cari orang. Boleh. Kalau nak tanya nama tanya kau. Demo nama mak kau
beg kau? Ayalah. Kok mula siapa? Kita nama Syakni. Kat belakang tu, Wayah. Kat belakang tu, Rahmat. Ni dua sama lain. Ya. Macam jumpa tu, Dik. Ayalah. Ni. Nak mari jumpa warga apa? Nak mari buat jumpa ni, aku nak tahu cerita ni. Cerita gapo pula? Minggu depan tak ingat kepala tu. Susah aku mari. Kau dah pernah sudah balik dah? Tak ingat dia dah masuk dulu. Kalau kita nyanyi. Apa? Nyanyi lagu memang. Macam Iko. Nyanyi. Cari kami kaca gelikah. Zeti. Kemana kau pergi tadi? Aku mau pergi buat persembahan. Terbalik tu Zeti. Kita borak dekat sini. Tak apa. Pusing. Aku dah lambat. Demoloni minta super mula. Wah, itu dia. Tak boleh lawan dalang cilik tadi. Betul. Iaitu Akfiruzza Riz Muhammad Suhi yang merupakan seorang dalang cilik dan juga hari ini kita akan bersama dengan seorang aktivis kesenian Kelantan juga. Tapi sebelum kita bersama dengan mereka, saya nak bagi tahu dululah. Ni wayang kulit yang berwarna hijau ni, kita panggil dia Raja Serama. Ni warna hijau ni Kalau yang ini Raja yang merah is Raja Muda Laksmana. So, Zeti ni lagi besar daripada Haziq. Okey, tapi kita tanya kat Piu. Okey. Kita tanya dengan Akfiruzza ataupun Piu dan juga Muhammad Suhi Yusof. Assalamualaikum. Okey, jumpa pula dalam episod seterusnya. Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar. Piu, betul tak apa yang Abang Haziq cakap? Yang warna hijau ni Raja Serama? Betul. Yang merah ni Raja Muda Laksmana, betul? Betul juga. Okey, yang mana watak lagi besar, Piu? Watak yang lagi besar. Dia dekat belakang. Daripada yang sini. Yang lagi besar dekat dia. Kita punya ni orang biasa-biasa je. Tu apa dia, Piu? Wah, ni hebat. Tanya nama ni. Ni namanya Maju Warna. Maju Warna. Yang tu memang hebat lah tengok mata pun nampaklah dia hebat. Sebenarnya Encik Muhammad Suhi Yusof ataupun nama pena dia adalah Arjuna Sukma. Betul ya? Ya, betul. Mereka merupakan anak beranak. Kan? Piu tu anaknya. Jadi mungkin kita boleh tanya mengenai penglibatan Piu dekat dalam wayang kulit ni. Jadi mungkin kita panggil Arjuna lah. Arjuna Sukma. Boleh ceritakan sedikit bagaimana Piu boleh masuk sekali dekat dalam wayang kulit ni? Okey. Terima kasih dengan soalan tu. Okey. Sebenarnya Piu ni membesar dalam suasana persekitaran dia dibesarkan dalam seni persembahan. Saya sebagai aktivis dan penggiat sepenuh masa wayang kulit di Kibarat, Silap semua di Lembah Kelang ni. Jadi dia daripada kecil lagi ibu dia menguruskan persembahan. Jadi dia membesar dalam kami bekerja dengan dunia wayang kulit dan dikir barat. Itu dunia yang paling dekat dia. Jadi itulah yang menyebabkan dia cepat untuk berada dalam persekitaran yang kami kerja setiap hari ni. Arjuna, selalunya kan persembahan-persembahan wayang kulit ni memang dipersembahkan dengan cerita-cerita dan ada benda yang nak disampaikan. Jadi macam mana kesesuaian cerita wayang kulit yang disampaikan oleh Piu Arjuna tentukan? Okey. Sebenarnya wayang kulit pada hakikat sebenarlah dia cukup tinggi. Pembelajaran dia, falsafah dia dalam wayang kulit sebenar dia tinggi. Kami ni hanya memperkenalkan asas wayang kulit. Sebab dengan umur Piu dia tak boleh bawa watak Datuk Dalang sebenar ni sebab perlu akal yang dah matang lah, dewasa. Jadi kami hanya memperkenalkan bagi asas sekadar mengenal bayang keluar di kelih dan penceritaan juga saya memilih cerita-cerita semasa yang padan dengan akal dia lah. Dengan akal budak 7 tahun ni, dia tak boleh bagi yang berat apa semua, sekadar asas dan
kita tu minat dia create apa yang dia boleh saja setakat hari ni. Maknanya dengan cerita semasa, dia tak boleh dengan hikayat-hikayat daripada cerita tradisi orang kulit yang sebenar, dia tak mampu lagi. Ya, tapi nak tanya Piu sendiri. Piu suka bercerita kan bila buat wayang kulit tu, Piu? Cerita apa yang Piu paling suka? Kita yang Piu paling suka wayang sama Said, nak pergi semua, nak pergi seluruh dunia. Oh, cerita mengembara lah. Mengembara lah. Watak-watak yang mengembara lah. Dan cerita satu lagi yang Piu suka, dia pergi tempat korang kopitiam, tengok orang syuting. Pandai lah Piu ni. Piu, nanti kita ajak Piu datang kat studio ya. Okey, nak tanya Piu juga. Dia ada watak kegemaran tau. Bila kita buat wayang kulit ni, dia ada watak kegemaran dia. Watak kegemaran Piu siapa? Ayah. Tok Ayah? Samat. Ya. Samat. Mana Samat? Tengok muka Samat sikit. Tak nampak muka Samat. Agak mulut sikit. Oh, mulut Samat. Mulut Samat ke hidung Samat tu? Ya, tu hidung. Samat. Macam tu. Okey. Boleh tak buat suara Samat? Nak dengar suara Samat? Dua tu lah. Nak dengar suara Samat boleh? Suara. Okey. Aku ni pagi-pagi ni aku naklah makan nasi ikan sikit, ikan goreng ke ikan gapung dengan nasi ni. Nak tengok apa yang makan dari studio, nak tengok orang buat syuting borok kopi tea. Hebatlah Piu ni. Okey, jadi mungkin Arjuna Sukma boleh ceritakan sikit macam mana ya Piu kecil lagi kan. Jadi untuk mengajar dia wayang kulit pun merupakan satu pengambilan masa yang panjang. Nak belajar lagi. Jadi macam mana sebagai seorang ayah nak mengimbangi antara pelajaran dan juga permainan tradisional ni? Okey, saya sebagai ayah bertanggungjawab sepenuhnya lah untuk mengimbangi pelajaran dengan hobi dia, dengan kesukaan dia lah. Jadi sebenarnya Piu baru pindah ke sekolah Setia Budi, sekolah rendah Setia Budi Gombak ni, yang mempunyai jadual belajar dia daripada 8 pagi hingga 4 petang. Oh, lama. Jadi agak-agak tak sebagaimana sekolah sebelum ni yang hanya separuh hari. Jadi dia pindah ke sekolah baru ni dengan jadual yang sepenuh hari, maknanya kami hanya ada belajar untuk hari Minggu. Biasanya petang dia ada sejam waktu bermain tu, dia akan hangatkan dengan cerita-cerita dia lah. Jadi sekarang ni saya tetapkan hari Sabtu atau Ahad untuk dia berlatih wayang kulit, mana sekali seminggu. Sebab hari sekolah tak boleh ganggu dia jadual penuh dah. Gitu. Jadi Piu, nak tanya Piu ni, bila besar nanti cita-cita nak jadi apa? Bila besar nanti Piu nak jadi cita-cita Piu nak jadi pensyarah nak ajar wayang kulit tradisional dekat universiti. Pandainya Piu, comel lah. Tak apa, Abang Aziz dengan Aunty Zeti akan Aunty Ya, dia Abang Zeti Aunty, tak apa, boleh. Doakan untuk Piu berjaya. Jadi di manakah sebenarnya kita boleh tengok persembahan Piu ni? Okey, dalam masa yang persembahan terdekat ni, kami dalam persiapan untuk satu program yang agak besar, bawah program Art Fast Yayasan Hasanah. Dia bagi untuk kami buat dalam program dia, salah satu dia pilih adalah wayang 3 generasi, wayang kulit 3 generasi. Kami ketengahkan 3 Tok Dalang, maknanya 3 Tok Dalang yang veteran, adik guru, Tok Dalang remaja dan Piu terlibat sebagai Tok Dalang paling bongsu lah. Jadi 3 gabungan ni kita buat satu persembahan besar di Matic. Di Matic Kuala Lumpur pada 28 hari bulan 11 ni. Ini adalah di Facebook ya, kita boleh tengok infonya. Tu boleh. Itu dia Facebook dia, Arjuna Sukma Abeyi. Piu ada Instagram tak? Ada.
Afi Rukza Riz. Nama dia je. Rukza Riz. Afi Rukza Riz. Boleh carilah. Nama boleh. Ya. Jadi apa-apa perkembangan kita akan update. Boleh tengok dekat situ lah ya. Okey, last PU nak dengar yang watak ni. Lagi satu. Ruqyah tu, seorang lagi tu. Ruqyah. Ruqyah. Okey. Syama. Makan lah rumah ni musuh COVID. Duduk dalam je lah. Kalau nak tengok borong kopi tea, tengok rumah lah ada TV. Bukan tak ada TV. Masih faham tak? Okey. Okey, terima kasih Piu dan Arjuna Sukma. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bye-bye. Waalaikumsalam. Comelnya. Tak payah duduk luar, duduk rumah je tengok Borak Kopitiam. Itulah dia hiburan kita. Hiburan tradisi Melayu yang kita jangan lupakan. Ya, jadi itulah dia adalah satu tindakan yang baik apabila Arjuna Sukma bawa anaknya Piu sendiri untuk berada dekat dalam permainan tradisional ni. Tapi hari ni kita dah bersembang pasal Melayu, kita punya adat dan tradisi juga tradisi. Melayu dengan pakaian zeti Haziq semua pun cantik sama, hari ni. lengkap bertanjak. Besok Tapi pula? esok kita akan pergi apa tu? Menari. Bukan, dia mancing. Ya, mancing ya. Esok kita cerita pasal kaki pancing. Ya, jadi kita tinggalkan anda pagi ini dengan lagu nyanyian Kai Bahar Sengsara, soundtrack untuk filem Denda Penunggu yang anda boleh tengok di Tonton Sinema. Kita jumpa lagi. Saya Haziq Husni. Saya Zati Nabila. Assalamualaikum. Sangat berbisa jauh dari aku dalam sengsara. Aku selamat darimu, tusuk jiwa tinggalkan sisa hilang selamanya. Mengalirnya merah, tiada lagi bayang bergema. Parut lama masih timbulkan kesannya. Sesalan melanda bila topeng pendustamu dibuka. Benar nyata padaku berkelita dalam sengsara.